Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pihak pengurusan Pusat Pengajian ZEK Al-Quran dan Qiraat di Singapura, semua para pencinta ilmu muslimin dan juga muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 10 Januari 2026 bersamaan dengan 20 Rajab 1447, kita teruskan pengajian kita dalam daurah fiqh taharah dan solat yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian ZEK. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dapat hadir bersama, yang mengikuti kelas kita melalui alam maya ini, kita usahakan yang terbaik untuk kita semua mendapat ilmu, dapat manfaat daripada pengajian yang kita adakan ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kemudahan yang ada ini senang. Nah, walaupun kita berada di mana, kita boleh belajar di mana-mana saja kita berada. Yang tak dapat sekarang, kita boleh tengok siaran ulangan. Jadi alhamdulillah, itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kita pada zaman kita sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, kita masih lagi di penghujung perbincangan tentang taharah. Perhujung perbincangan tentang taharah. Untuk orang sihat dulu lah. Untuk orang sakit kita bincang kemudian. InsyaAllah kalau ada masa nanti ada siri-siri kita masih lagi berjalan. Jadi kita akan nyatakan di sana, iaitulah tentang taharah yang kita akan belajar insya-Allah tentang solat dan taharah untuk orang sakit, orang uzur. Yalah, kita hidup atas dunia ni begitulah, ada waktu sihat, ada waktu tak sihat. Jadi waktu kita sihat, kita suka, kita dapat ibadat dengan sempurna. Kalau dah uzur, kita dapat ibadat dalam keadaan keuzuran. Dapat ibadat dalam keadaan keuzuran, maka kita kena usahalah buat yang terbaik setiap masa, setiap waktu, kena buat yang terbaik dalam ibadat kita ni. Waktu sihat, sempurnakan ibadat kita secara orang sihat. Waktu sakit, kita buat setakat mana yang kita mampu, yang diizinkan oleh syarak. Jadi alhamdulillah, dua-duanya kita sebagai seorang Muslim tetap mengatakan alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah di atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada Allah. Kerana itulah kata ulama Islam, Allah SWT ni disyukuri ketika dia beri nikmat kesenangan, kita kata alhamdulillah, dan disyukuri juga ketika dia memberi kepada kita nikmat ataupun ujian, kita kena kata alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Jadi alhamdulillah, itu nikmatnya berada di atas landasan iman dan Islam yang kita anuti ini, alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita belajar dalam siri yang lepas. Kita ulang kaji apa yang kita belajar dalam siri yang lepas, iaitu tajuk kita ini perbincangan tentang sapu di atas khuf, stokin. Yang khuf mungkin orang dah faham, tapi masalah stokin, penggunaan stokin, orang Arab panggil syurab ataupun jawrab dalam bahasa Arab. Cuma saya nak detailkan sedikit tentang batal wuduk yang kita dah bincang dalam siri lepas, tentang batalnya wuduk apabila sentuhnya siapa, laki-laki dan wanita, termasuk suami isteri, adakah batal wuduk. Jadi kita dah bahas sedikit dalam siri yang lepas dengan kita mengatakan bahawa sentuh kulit ketika tawaf. Jadi saya video saya ni untuk kursus haji dan umrah.
Tapi tak apa, kita boleh guna di semua tempat kan. Dalam keadaan sekarang, apa ni, para peserta sekarang mungkin kita pergi umrah, mungkin kita pergi haji, dan mungkin juga kita terpaksa kena guna di tempat kita masing-masing. Ada ada seorang makcik ni, dia tanya soalan tentang dia menjaga suami dia yang sakit. Dah bertahun-tahun sakit, tengah hari anak-anak semua keluar bekerja. Tinggal dia ya. Alhamdulillah makcik sihat. Yang uzurnya pakcik. Uh, jadi saya nak wudukkan dia. Waktu nak mandikan tak ada masalah lah kan, kita mandikan. Tapi bila nak ambil wuduk, sakit ni pakcik ni tak boleh angkat tangan, dia lumpuh. Tak boleh angkat, nak bergerak tak boleh. Jadi makcik yang sapukan air ke muka, gosok kat tangan dia, sapu kepala. Dia kata saya tak selesa lah macam nak pakai sarung tangan. Boleh je pakai sarung tangan, tapi kalau tak pakai sarung boleh. Ini kadang-kadang kita nampak macam, oh saya ni tak ada rancangan lagi nak pergi haji umrah ni ustaz, baru je pulang dah. Belajar buat apa tajuk ni? Kita kita kena belajar ilmu untuk ilmu. Kita belajar ilmu untuk ilmu, dan ada waktu kita tak tahu. Oh, rupanya ilmu yang aku belajar dulu sekarang digunakan. Sekarang digunakan. Jadi alhamdulillah. Jadi bila kita bincang tajuk ni, dia suka sangat sebab dia kata alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, dia dapat menimba ilmu dan dia pun tidak susah. Ada waktunya dia pakai sarung tangan contohnya kalau waktu nak bersihkan orang tua tu, tapi waktu yang biasa-biasa nak wuduk saja, dia boleh je dia ambil wuduk. Jadi dia dan kita pun dah belajar tengok dalam dalam slide ni, kita berpegang kepada pendapat majoriti ulama mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali berdasarkan dari hadis sahih yang telah kita belajar dalam sidi yang lepas, iaitulah tafsir Ibnu Abbas tentang ayat 43 surah An-Nisa, di mana kita bagi tahu bahawa dari sudut konsepnya bersalam atau menyentuh perempuan ajnabi. Ingat bahasa ajnabi ini maksudnya wanita yang bukan mahram yang halal nikah dengan dia. Itu maksud. Saya ni suami isteri lah ustaz. Iyalah sebab awak boleh jadi suami isteri lah sebab halal nikah. Kena faham dia punya kadang-kadang dah orang keliru. Ustaz, kenapa cakap macam ni? Kami ni dah halal ni, kami suami isteri. Iyalah sebab halal nikah tu lah jadi suami isteri. Kalau tidak mana boleh jadi suami isteri? Tak boleh. Kalau tidak tak boleh jadi suami isteri pula. Jadi cuma dari sudut status suami isteri masih lagi dikira ajnabi, orang yang bukan mahram. Orang yang bukan mahram. Mana orang mahram ni orang yang tak boleh kahwin dengan dia seumur hidup. Itu dia panggil mahram. Dia mahram ada dua. Saya ceritalah dah sebut dah mahram ni. Dah ada orang yang bersifat sementara. Contohnya wanita ni ada dua beradik. Nah, A dengan B, dua beradik. Jadi si Muhammad ni kahwin dengan A, maka adik dia B, C, D, E, F tu semua adik-adik dia yang perempuan itu dia panggil haram berwaktu. Haram berwaktu. Selagi kakak dia masih di bawah status isteri kepada si Muhammad tadi, maka yang lain-lain itu semua haram dikahwini. Sebab tak boleh campur dua adik-beradik dalam satu masa. Tapi andai kata kakak dah meninggal, boleh jadi ambil adik yang daripada A kepada B, kepada C atau mana-mana je. Itu dia panggil mahram muakkad. Yang kita cakap ni orang yang haram dikahwini secara berterusan. Itu yang tidak dibenarkan. Maka menyentuh atau bersalam atau menyentuh perempuan ajnabi bukan mahram, yakni keluarga terdekat yang haram nikahi, dan termasuk juga isteri sendiri, dan dengan sengaja adalah satu perbuatan selain daripada isteri lah. Ada perbuatan yang haram. Demikian juga seorang perempuan menyentuh laki-laki ajnabi juga tidak dibenarkan. Itu dari sudut konsepnya. Baik. Jadi masalahnya batal tak batal wudu. Yang kita nak bahasnya tentang batal ke tidak batal wudu bila sentuh suami isteri ataupun sesentuh orang lain.
Jadi Alhamdulillah dalam CD yang lepas saya dah sebut, cuma kita tak tayangkan di sini. Sekali lagi kita ulang tayang supaya tajuk ni dapat dipahami sebaik mungkin untuk ketika diperlukan, ketika saya kata ketika diperlukan. Kalau kita tak ada perlu apa-apa, nah kita nak pergi masjid dengan suami, solat kat rumah, tak payahlah duduk salam-salam. Abang, salam dulu sebelum abang jadi imam akad takbir tu. Tak perlulah duk cari pasal buat apa benda tu khilaf. Kita kata kalau diperlukan. Contohnya naik kereta dua-dua. Nak pergi masjid. Rupanya kunci duduk dengan isteri. Dia isteri hollow kunci ke suami. Suami nak ambil kunci tersentuh jari dia. Jadi Allah lah. Batal pula wuduk. Keluar dua-dua pergi ambil wuduk. Sampai masjid orang dah Assalamualaikum. Jadi ini ada waktu kita perlu. Ada waktu kita perlu pada amalan ini. Baik. Pendapat yang pertama, batal wuduk sama ada dengan syahwat atau tidak. Maknanya tersentuh ya. Asal kesentuh. Kulit dengan kulit. Naknya kulit dengan kulit. Jadi kalau tersentuh je, maka batal wuduk. Sengaja atau tidak. Ada syahwat atau tidak. Tetapi tidak batal jika berlapik walaupun dengan sesuatu yang nipis. Sebab tu kita tengok setengah orang tua-tua, kalau dia nak bersalam dengan keluarga dia yang bukan mahram, kan dia lapik ni dengan kain tudung dia tu, lapik walaupun nipis tak batal wuduk. Dan dari sudut adab budaya lah. Tapi dari sudut adab Islami, tak perlulah wanita bersalam dengan orang lelaki yang bukan mahram. Ini pendapat yang pertama ini kuat. Bukan kata tak kuat juga. Sebab dia ada dia punya sahabat. Di kalangan sahabat siapa yang kata batal? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar. Tengok, dua sahabat yang besar. Orang rapat dengan Nabi Ibn Mas'ud ni radhiyallahu anhu. Dan juga dia mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Dan mazhab Az-Zuhri. Ini semuanya nama-nama ulama yang tabi'in. Bukan ulama yang kemudian adalah Atha' bin As-Sa'ib, Al-Auza'i dan lain-lain. Itu pendapat yang pertama yang kata batal. Dalil mereka seperti yang telah kita bincangkan, dalil dianya ayat Quran aula mastumun nisa, jika kamu menyentuh perempuan. Jadi dalam ayat Quran Allah Taala sebut tak ada tanpa syarat. Ada syahwat ke, sentuh dengan perasaan ke, tak ada apa, sentuh je, asal sentuh je dengan kulit, bukan kulit dengan rambut. Contohnya kalaulah maaflah saya contoh-contoh ni senang supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat faham mudah kan. Orang ni nak pergi kerja, tapi isteri dia tunggu kat tangga dengan ni. Orang nak pergi kerja, isteri tunggu kat tangga. Macam mana dia nak sentuh kalau bersalam, bukan, nak pergi masjid. Kalau dia bersalam, batal. Jadi dia sentuh atas kepala, sentuh atas rambut, tak batal. Itu dia panggil sentuh kulit yang batalnya. Sentuh rambut tak apa. Jadi dalam Quran itu kata aula mastumun nisa, jika kamu menyentuh perempuan, yakni kulit dengan kulit, maknanya kita sentuh tangan dengan tangan ke apa benda, yang penting kalau dengan rambut tak apa. Itu satu hujah. Pendapat yang kedua yang lebih banyak hujahnya mengatakan tidak batal wuduk sama ada dengan perasaan ataupun tidak. Tak batal wuduk maknanya tak batal total, tak batal. Dia panggil tak batal secara mutlak, secara total. Sebab apa? Berdasarkan kepada pendapat dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Talib, khalifah, riwayat daripada tabi'in Taus, Al-Hasan Basri, Atha bin Abi Rabah dan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Dan dia ini mazhab Hanafi, satu riwayat daripada Imam Ahmad, tak batal secara mutlak. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, yang lebih orang sederhana, nama dia batal bersyarat. Batal sentuh bersyarat, terbatal wuduk jika menyentuh dengan syahwat. Tetapi jika tanpa syahwat, mana tak ada perasaan apa-apalah, sentuh gitu ya. Bukan kata macam suami nak sentuh isteri dengan perasaan, tidak. Yang ketiga ini pendapat mazhab Hambali, Maliki dan ahli-ahli fiqh penduduk Madinah. Jadi itulah pendapat yang mengatakan yang menggunakan hadis Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Aisyah kata radhiyallahu anha, dia kata
Aku tidur depan Nabi SAW. Rumah dia kecil. Rumah dia kecil. Jadi dia tidur bila Nabi nak sujud, Nabi tolak kaki dia, ketepikan kaki dia. Jadi itu menunjukkan bahawa sentuh itu tidak batal, sentuh itu tidak batal. Dan Nabi juga SAW pernah nak keluar pergi masjid, Nabi kita cium Aisyah. Itu hujah-hujah yang menunjukkan bahawa perkara ini khilaf, tapi kita mengatakan pendapat ini kesimpulannya tiga mazhab tidak batal. Jadi alhamdulillah selesailah masalah ulangan balik kepada perbincangan kita yang lepas. Baik, sekarang kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitulah al-mashu 'alal khuf. Al-mashu 'alal khuf, sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf, kan? Apa dia makna khuf? Kita tengok sikit sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf ni salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan ataupun kemudahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, senang dia punya perjalanan. Ni gambar khuf. Coba tengok gambar khuf. Khuf ni kalau kata khuf biasanya uh, dibuat daripada kulit. Kulit kambing ke, biasa kulit kambing lah, kulit kambing sebab kulit-kulit lain tu tak boleh. Kulit babi orang tak pakai dalam Islam kan. Di kulit kambing, kulit ini biasa dipakai dalam di dalam macam stokin. Kulit ini ganti kepada stokin untuk negara-negara yang sejuk. Ini dikalin al-khuf. Apa mana khuf? Khuf itu maksudnya uh, stokin daripada kulit. Stokin daripada kulit. Tengok ni dia punya apa ni, pengenalan, pengertian. Kalau tak ada pengertian sini kita baiklah. Khuf, hukum menyapu di atas khuf. Menyapu khuf dengan air adalah satu keringanan, dia panggil rukhsah ataupun keringanan yang harus bagi laki-laki dan perempuan dalam semua keadaan. Walaupun kita duduk di rumah kita duduk di tempat negeri kita, tak berjalan ke mana-mana, boleh je sapu atas khuf. Sama ada ketika musim panas ataupun musim sejuk, ketika kita musafir atau mukim, dan ketika sihat atau sakit. Perbuatan ini adalah ganti membasuh kaki ketika berwudu. Maknanya, tapi ada syarat, nanti kita sebut syarat dia nanti. Syarat dia yang kita benarkan. Mengikut pendapat jumhur mana majoriti ulama, tempoh yang ditetapkan bagi sapuan atas khuf bermula dari berlaku hadas selepas memakai khuf sehingga ke waktu yang sama pada hari yang kedua bagi orang yang bermukim dan hari yang keempat bagi mereka yang bermusafir, kerana waktu harus untuk menyapu adalah bermula dengan waktu hadas. Dengan itu maka tempohnya dikira pada ketika itu. Ini dikiaskan dengan sembahyang yang mana waktunya adalah dikira bermula dari sejak ia harus dikerjakan. Selain itu, hadis Safwan bin Assal menyebut bahawa umirna an namsaha 'alal khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin thalathan idza safarna. Maksud dianya, Nabi SAW telah memerintahkan kami supaya menyapu di atas kedua khuf kami apabila kami memakainya dalam keadaan bersih atau suci selama 3 hari apabila kami dalam musafir dan sehari 1 malam apabila bermukim. Kami tidak perlu mencabutnya dengan sebab berak atau kencing atau tidur, hanya perlu mencabutnya apabila berjunub. Hadis ini rawahu Imam Ahmad. Apa maksud dia? Maksud dia gini. Senang ya, insya-Allah. Apabila kita sudah ambil wudu, ini syarat dia. Ada kat bawah ni syaratnya. Syarat dianya,
Orang yang hendak menyarungkan dua khuf hendaklah terlebih dahulu dalam keadaan suci dari hadas dan memakainya dalam keadaan berwudu. Sekarang kita duduk di rumah, ambil wudu. Selesai semua ambil wudu, kita keringkan kaki kita dengan tuala ke dengan tisu ke, barulah kita pakai khuf tadi. Pakai khuf yang kita nak bincang panjang sedikit di sini, iaitulah pakai stokin. Sekarang ni kalau khuf ni, ana kira uruf masyarakat kita di Nusantara ni jarang orang pakai. Jarang orang pakai. Ana sendiri beli khuf di Mekah semata-mata nak bawa balik, nak tunjuk kepada ketika kita kuliah. Duduk kat mana khuf saya ni? Bila kita mengajar bab ni, kita nak tunjuk ya, ni dia khuf. Tuan-tuan kena ini khuf. Itu je. Pakai tak sesuai sangat. Panas dia. Tapi kalau orang di negara sejuk, duduk di negara-negara yang sejuk lah, musim sejuk tu, sampai beku kan. Apa ni, negatif dia punya Celsius tolak tu. Yang tu memang dia orang pakai. Baik. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, khuf ataupun stokin. Stokin kita akan bahas nanti syarat-syarat nak pakai stokin. Khuf ataupun stokin, syaratnya mesti setelah kita selesai berwudu. Selesai kita berwudu sempurna, baru kita sarungkan dua khuf ataupun dua stokin. Ingat, sebab saya berhati tengok wanita ni sangat perlu untuk berstokin. Sebab bila dia musafir, travel, ataupun dia pergi berjabat, ataupun dia gimana, kadang-kadang tempat wuduk tu open, terbuka sikit. Jadi kalau nak buka stokin, jadi lambat. Yang pertama lambat, yang kedua pula nampak aurat. Mungkin, jadi senangnya, sapu je atas stokin, dia berjabat kat mana. Tapi syarat yang pertama, mesti pakai khuf setelah selesai berwuduk. Satu. Yang kedua, khuf itu mestilah dari bahan yang suci bukan najis. Makna kulit hayawan yang halal. Kulit lembu, kulit kambing, kulit kuda kalau ada lah. Yang telah disamak. Tidak boleh menyapu khuf yang dibuat dari kulit babi atau anjing atau kulit binatang yang tidak disamak. Memang busuk lah kata samak tu. Cuma anjing dan babi ni samak 10 kali pun tak halal. Yang ketiga, khuf menutupi seluruh kaki yang wajib dibasuh ketika mengambil wuduk, iaitulah dari hujung jari ke hujung ke buku lali. Ni kita kena tak tengok. Tengok ni. Tengok kita punya spek khuf ni, mesti melepasi buku lali ataupun mata kaki. Mata kaki kita sini kan. Mata kaki kita kat sini. Ni. Ni. Mata kaki kat sini. Jadi khuf mesti melepasi tempat wajib basuh. Mesti melepasi tempat wajib basuh. Jadi kalau tidak, tak sah. Kalau khuf pendek, contohnya khuf macam duduk di bawah buku lali, itu tak boleh. Itu tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Ni syarat dia ni penting. Yang keempat, jika khuf sudah berlubang dan pemiliknya orang miskin, ada juga ulama kata boleh juga dia mengusapnya. Tapi kalau dia ada kemampuan, beli barulah. Sebab kenapa nak cari yang khilaf-khilaf tu. Yang kelima, cara mengusapinya lah dengan memulakan dari hujung jari, hujung kaki naik ke atas betis di atas khuf, tidak boleh menyapu di bahagian bawahnya. Apa dia maksudnya? Dia gini. Ni kita anggaplah ini kaki kan. Ni kita mula sapu di sini, ujung ni. Bismillah, tarik sampai ke buku lali. Tarik, gitu ya. Sapu di atas. Bukan basuh. Maknanya kita basahkan jari kita ni, dengan air, sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf. Bukan di bawah. Masyhur daripada kata-kata Zainal Ali radhiyallahu anhu. Ali kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalaulah agama kita ni ikut otak, kalau agama ni ikut otak, saya sapu di bawah tu lebih utama daripada sapu di atas. Tapi agama ni ikut dalil, maka sapu tu ikut di atas. Sebab
itulah yang disapu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh nak eka. Jadi komentar Sayyidina Ali ni menarik. Ali kata apa? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Kalau agama ni ikut otak je, kalau agama ni ikut otak semata-mata, saya sapu di bawah itu lebih lebih utama daripada sapu di atas. Sapu di bawah lebih utama daripada sapu di atas. Jadi tak apalah, kita sapu di bawah je lah. Di atas je lah, di bawah jangan sapu. Nah. Yang keenam, khuf itu adalah tahan di bawah berjalan berterusan selama sehari semalam bagi orang yang berada dalam negeri atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Yang ketujuh, menyapu khuf pada tempoh tertentu saja, iaitulah 24 jam bagi orang yang bukan musafir, 72 jam bagi orang musafir. Jadi apa dia 24 jam tempoh ni? Kita kata gini, cara nak kira dia mudah. Tuan-tuan dan puan-puan dah selesai ambil wudu, selesai dah kita berwudu. Bila selesai berwudu, kita sekarang nak sapu khuf. Kan? Kita pun sapu, kita pakai khuf, kita pun sapu. Waktu pakai tadi jam berapa? Waktu nak pergi jabat, nak pergi ke pejabat, pukul 8 pagi. Kan? 8 pagi, 9 pagi, pukul 10 pagi, barulah batal wuduk kita tu. Terkentut contohnya. Ataupun tersentuh wanita ke, laki-laki ke, di pejabat. Tapi kita tak pegang yang mazhab tadi. Kalau pegang mazhab yang majoriti kata tak batal wuduk tadi, selesai lagi masalah kita. Tapi oleh kerana kita tak pegang mazhab tu, kita tak belajar lagi ataupun kita tak nak pakai, kita nak pakai mazhab Syafi'i juga, maka di situnya bermulanya tempoh. Jadi jam 10 pagi hari Sabtu 10 hari bulan 1 2026, maka dia valid untuk pakai khuf ni, tak payah buka kaki selama 24 jam. Selama 24 jam. Apa maksudnya? Maknanya tuan atau puan boleh pakai khuf, boleh pakai stocking tu sehingga jam 10 pagi besok. Sehingga jam 10 pagi esok. Oh, saya dekat rumah. Dekat rumah pun duduklah, pakailah. Bila nak ambil wudu, sapu atas tu. Sebab itulah saya kata tadi, ini dipakai oleh orang yang duduk di mana? Duduk di negeri yang yang apa ni, yang sejuk. Kita yang negeri panas ni tak selesa kat rumah kan. Jadi kita pakai itu sebab nak pakai stokin tadi, kerana keperluan, kerana itu, kerana ni. Maka itu yang dikira. Kalau kita musafir travel, 3 hari 3 malam, 72 jam, tak payah buka kaki. Tak perlu buka tak? Tak perlu. Nak pergi tandas, pergi tandas. Tapi jangan kotorlah suhu tu. Jangan kenalah najis. Pergi tandas, buang air kecil, air besar. Lepas tu ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf. Kan senang tu. Senang. Dia kata, kenapa saya tak, masalah kita tak selesa, tak apa, tak biasa, tu cerita lain. Tapi kita nak bincang sekarang ni dari sudut keperluan, dari sudut hukum. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak nak guna dalam travel pun, kita guna waktu kita di pejabat, waktu kita di kilang, waktu kita di mana, senang nak ambil wuduk. Jadi Alhamdulillah. Ia memberi pengertian bahawa khuf berkenaan perlu dicabut selepas 3 hari yang dilalui. Jadi kalaulah cukup masa 24 jam, tak ada wuduk pun, batal lah dia. Dia panggil auto batal. Auto batal. Setelah dia ada dua perkara yang membatalkan khuf ni. Yang pertama, awak buka. Balik rumah, tak selesa kaki, buka. Batal lah wuduk. Tak batal lah disapu. Kena ambil wuduk lain, sempurnakan basahan semula, baru pakai balik. Kalau tak buka, okey, 24 jam. Kalau buka, batal. Jadi 2 perkara yang batalkan. Yang pertama buka, yang kedua tamat tempoh. Bagi orang di kampung yang tak bermusafir, berapa jam tadi? 24 jam. Bagi orang yang travel, kita boleh 72 jam. Alhamdulillah, ini kelonggaran yang sangat besar
Jadi kita bila tercabut selepas waktu, khuf adalah menghalang daripada hadas itu sampai ke bahagian kaki. Oleh itu, ha, ia perlu dikira mula dari waktu ia terhalang dan waktu hadas itu tidak sampai ke bahagian kaki. Itulah di antara apa yang disebut dalam kitab kita ni, alhamdulillah. Jadi tempoh jadual, tempoh sehariannya berapa masa, berapa lama? 4 Ha? jam. 24 jam untuk orang di kampung, 72 jam untuk orangnya ni. Jadi kalau kita nak tengok dalil lah. Dalil ni daripada Suraid bin Hani berkata, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang menyapu khuf. Maka ujarnya, tanyalah kepada Ali kerana lebih mengetahui hal itu daripada aku. Lalu aku bertanya kepada Sayyidina Ali, maka ujarnya, telah bersabda Nabi SAW. Nah, dia kata apa? Salah satu ayam walayalihin lil musafir, bagi orang musafir 3 hari 3 malam, sedangkan bagi orang yang mukim tidak bermusafir ialah sehari semalam. Hadis ini riwayat Imam Muslim, makna hadis yang sahih. Jadi jelaslah kepada kita dari sudut pendalilannya cukup kuat. Dan hadis daripada Safwan bin Asal, kata di Safwan, ya'muruna idza kunna safran, Rasulullah SAW menyuruh kami apabila kami bermusafir supaya tidak menanggalkan khuf selama 3 hari dan 3 malam kecuali kerana berjunub. Tetapi tidak perlu ditanggalkan kerana buang air besar, buang air kecil dan juga kerana tidur. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan lain-lain. Jadi kita kata alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syarat-syarat sapu di atas khuf pun telah kita belajar, dan pandangan ulamanya macam mana? Adalah dimaafkan jika terdapat sedikit koyakan pada khuf yang terdapat sedikit bahagian kaki yang tidak ditutupinya, mengikut pandangan sebahagian ulama antaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi makanya ini khuf yang koyak lah. Jadi kita kata alhamdulillah kita sekarang ini dalam kesenangan. Jadi tidaklah jadi masalah kepada kita, insya. Baik. Ada tak soalan tentang khuf ni? Silakan. Sekarang ni saya nak masuk ke tajuk yang kita nak. Saya yakin dan percaya tentang khuf yang kulit tadi ramai tak berminat. Betul tak? Sebab kita tak pakai tu. Bukan uruf, bukan suasana di kawasan kita ni, Nusantara ni. Ada orang pakai, orang tua-tua, tapi bukan suatu yang menjadi satu, orang panggil apa ni, pakaian kita lah. Tapi saya tengok, Ana selalu tengok orang Madinah, di Madinah ni orang tua-tua musim sejuk semuanya pakai khuf dia, buat dia. Sebab khuf ni dia kuat. Baik, untuk maklumat para jemaah sekalian, sapuan harus untuk solat fardu dan sunat. Dua-dua solat boleh. Jangan kata, oh ini untuk sunat je kan. No. Solat fardu dan sunat semuanya disapu di atas khuf. Semuanya disapu di atas khuf. Kita kata alhamdulillah, ini satu kelonggaran yang cukup diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi kita ingatlah. Baik. Ada soalan silakan. Kita nak, sebelum saya pindah ke stokin. Stokin agak orang panggil perlu pada penjelasan, sebab ramai orang sekarang ni dia sapu di atas stokin, asal ke stokin je. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Ya, kalau ada soalan sila. Kalau tak ada soalan, kita teruskanlah. Tak ada soalan Baik. Sekarang ni kita pindah kepada berwuduk dengan memakai selain khuf. Berwuduk dengan memakai selain daripada khuf, dia dengan stokin ataupun sarung kaki yang lain. Tak kira lah buat daripada getah ke, buat daripada kapas ke. Sekarang ni pula ni dia panggil nylon ni, apa nylon ni. Dia yang penting bukan kulit. Lain daripada kulit. Yang kulit tadi sepakat semua ulama. Kecuali puak-puak yang tak setuju, yang bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah, dia tak pakai stok, dia tak pakai khuf. Dia tak setuju sapu atas khuf maksudnya. Berwuduk dengan khuf cukup dan memadai dengan hanya sapu air di bahagian atasnya. Setelah kita pakai, sekali lagi saya ulang, setelah tuan-tuan dan puan-puan pakai khuf ataupun stokin,
selepas mengambil wuduk yang sempurna, selepas mengambil wuduk yang sempurna untuk pertama kali pada hari itu. Khuf ialah sesuatu yang menutup kedua kaki, melepasi anggota wuduk. Dalam hal ini boleh dah diertikan sebagai kasut. Kalau kasut. Namun kalau diteliti punca yang menyebabkan pemakaian kasut, maka pengertian khuf tidak hanya terbatas pada kasut sahaja. Umumnya fungsi kasut ialah untuk melindungi kaki dari kedinginan kerana sejuk, dari terluka dan sebagainya. Oleh itu segala bentuk pakaian untuk kaki yang mengambil fungsi-fungsi tersebut adalah juga termasuk dalam pengertian khuf. Pembalut kaki seperti stokin juga menepati fungsi-fungsi pemakaian khuf. Ini berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis. Ini masalah kita ini berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Mana hadis ini? Nabi kita SAW mengambil wuduk dan baginda menyapu di atas dua jawrab. Dua jawrab ni, iaitulah sarung kaki. Macam stokin lah. Stokin yang kita pakai stokin sekarang ni. Jawrab itu maknanya stokin. Nabi kita sapu di atas jawrab. Mana atas stokin. Cuma hadis ni sedikit perbincangan ulama tentang kesahihan dia tu. Jadi ada orang yang terima, ada orang yang kurang terima. Sebab dia kata hadis itu tidak sahih. Itu masalah kita sekarang duduk di kena yang tebal lah, kena yang tebal. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ya'la Al-Bukai pernah mendengar Ibnu Umar berkata, menyapu di atas bahagian atas al-jawra sama seperti menyapu di atas kedua-dua khuf. Hadis riwayat asar ini diwayat oleh Abdul Razak. Jadi sekarang ni kita nak bincang tentang stokin. Stokin kain. Tak kira lah kain ke kapas ke, yang ganti bukan kulit, yang bukan kulit. Ini saya ambil daripada apa ni, fatwa, dia panggil kenyataan daripada pejabat mufti wilayah. Mari saya bacalah. Nota ni menarik. Kalau tuan-tuan nak, kita boleh ambil. Baik, tengok ni. Adakah stoking kain? Tengok. Ini nanti kalau nak link saya boleh bagikan, insya-Allah. Adakah stoking kain boleh digunakan sebagai khuf? Soalan kitanya, adakah stoking kain boleh digunakan sebagai khuf? Yang khuf tadi kita sepakat dah semua. Khuf yang dibuat dari kulit itu sudah sepakat. Harus semuanya menerima mengikut empat mazhab dari kalangan ulama Ahlus Sunnah ni, semua boleh dipakai. Luar Ahlus Sunnah kita tak ambil kira je dia. Tak ambil kira yang tu. Jawapan dia, ada dua jawapan ringkas dengan panjang. Jawapan ringkas. Yang itu hari, tapi tak tangkap pun biar ada sedap. Hari itu kosong sangat Dia tak ada tepung. Itu saya harus tepung biar ada rasa sedap. Apa? Okay. Baik. Kita baca dalam web mufti ni, lebih jelas supaya kita buat amal dalam keadaan kita yakin apa yang kita buat, supaya kita yakin apa yang kita buat itu penting dalam amalan kita ni. Jawapan ringkas, kesimpulannya, jika stokin yang dimaksudkan ialah stokin kain yang biasa digunakan oleh masyarakat kita di Malaysia dan
saya kata termasuklah Singapura hari ini, maka ia tidak memenuhi syarat al-jawrab, sarung kaki, di sisi jumhur mana majoriti ulama yang mensyaratkan beberapa syarat. Antaranya mesti dah kuat, diperbuat daripada kulit, boleh digunakan untuk berjalan di atas dia. Jadi kalau kita pakai stokin menipis ni tak boleh berjalan atas dia, boleh lah. Tapi atas rumah kan. Kalau keluar daripada rumah atas tanah tak boleh. Tidak, dan dia tidak menyerap air dan sebagainya seperti yang disebut dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab fiqh. Oleh itu, pandangan yang sahih bagi mazhab Asy-Syafi'i ialah tidak dibolehkan dan tidak sah untuk menyapu di atas stokin yang tidak cukup syarat tersebut. Justru hendaklah menanggalkan stokin dan membasuh kaki seperti biasa ketika berwuduk. Namun begitu, itu pandangan mazhab Syafi'i. Sebab Malaysia ni negara bermazhab, maka mufti dia kena jawab mengikut mazhab dia dulu. Mazhab rasmi dulu. Oleh itu, namun begitu ni dia nak bincang keluasan dalam fiqh Islam, alhamdulillah. Namun begitu, terdapat pandangan yang berbeza dalam perkara ini, khususnya mazhab Hambali dan juga pandangan fatwa beberapa orang ulama kontemporari. Yang ini yang kita tengok masyarakat kita pakai ni kan. Oleh sebab ia merupakan perkara khilaf dari kalangan ulama, justru jika dilihat ada setengah orang yang melakukannya, maka tidak perlu untuk menegur atau menghalangnya daripada bertaklid pada pendapat yang mengharuskannya. Ini berdasarkan kepada kaedah fiqh, la yunkarul mukhtalafi innama yunkarul mujma' alaih. Tidak perlu diingkari atau ditegur perkara yang menjadi khilaf, yang mu'tabar lah, khilaf yang mu'tabar, yang ada pandangan ulama besar. Tapi kalau kita khilaf sama-sama orang kampung ni, banyak je benda khilaf yang tak boleh nak pakai. Tak boleh juga gitu, kan? Jadi yang khilaf ni kira yang mu'tabar, yang bagus. Hanya yang perlu ingkar jika ditegur oleh perkara, diingkar dan ditegur ialah perkara yang telah menjadi ijma' ulama tentang keharamannya. Jadi dan di samping itu, jika ada sebahagian masyarakat kita Melayu ni, Malaysia, Singapura ni, ingin beramal dengan menyapu khuf atau stokin ini, hendaklah ia meraihkan uruh dan pengamalan yang ada di tempat kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i dan tidak melakukannya sewenang-wenangnya serta mengelakkan fitnah di mata awam. Mana tahu solat duduk sapu depan orang, dia kata dia ni solat tak ada wuduk ni. Jadi menimbulkan fitnah, menyebabkan perbalahan dan menimbulkan tuduh-tuduhan yang tidak baik. Baik. Huraian jawapan, urapan oleh itu tidak sepatutnya seorang itu bermudah-mudah mengambil pendapat yang lebih mudah tanpa keperluan dan hajat yang dibenarkan oleh syarak. Jadi itu jawapan dia mengikut mazhab dia lah, mazhab rasmi. Jadi huraian kepada kita ini, jadi alhamdulillah, khuf adalah satu perkara yang diizinkan oleh syarak, sebagaimana hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis seorang sahabat nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, saat saya pernah bermusafir bersama-sama dengan Nabi SAW, ketika itu aku tunduk. Waktu Nabi nak ambil wuduk, Al-Mughirah tunduk untuk menanggalkan kedua-dua khuf. Nabi pakai khuf. Lalu baginda bersabda, da'huma. Nabi kata, biarkan. Tak perlu dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Maknanya lepas aku berwuduk, baru aku pakai dua khuf ini. Famasaha alaihima. Lalu baginda Nabi SAW menyapu bahagian atas kedua-duanya. Jadi Nabi kita sapu bahagian atas yang saya sebut tadi, atas belakang tadi. Sesat. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Ini dalil yang kuat yang menunjukkan bahawa sapu di atas khuf. Manakala stokin pula, stokin yang kita nak fokuskan di stokin ni. Saya nak fokuskan di sini, di stokin ni. Manakala stokin pula dalam bahasa disebut sebagai al-syurab, syurab ataupun jawrab. Syurab ataupun jawrab. Al-Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus, nama kitab Qamus bahasa Arab, memberikan definisi al-jawrab seperti berikut: al-ghisha'ul qadami min sufi yuttakhazu lid-daf'i. Al-jawrab ialah dua sarung penutup bagi kaki yang diperbuat daripada benang-benang kain
yang dipakai untuk tujuan memanaskan kaki. Oleh itu, perbezaan antara kedua-duanya khuf dengan stokin ialah khuf dibuat daripada kulit, manakala stokin diperbuat daripada selain daripada kulit, kebiasaannya daripada kapas, cotton ataupun lain-lain. Zaman kita ini termasuk juga daripada nylon kan. Jadi bagi permasalahan ini, pendapat mazhab Syafi'i kita dah dengar tadi. Pendapat mazhab Syafi'i kita dah dengar, dia kata apa? Imam Nawawi kata was sahih balis sawab. Yang pendapat yang sahihnya bahkan yang benar ialah apa yang disebut oleh Al-Qadhi Abu Tayyib, nama ulama Syafi'i, Al-Qaffar dan beberapa kumpulan daripada muhaqqiqin, bahawa jika sekiranya boleh digunakan untuk berjalan, maka ia diharuskan walau bagaimana keadaannya. Jika tidak boleh digunakan untuk berjalan, maka tidak diharuskan. Jadi kalau stocking kita nipis, kita boleh berjalan atas rumah, atas kapek je. Tak boleh berjalan di atas jalan raya. Cari nanti. Maka dengan itu, para ulama berbezalah pandangan berkaitan hukum sapu di atas stocking yang dijadikan sebagai khuf, sebagai penutup kaki. Majoriti ulama, jumhur ulama berpandangan bahawa ia tidak dibolehkan dan tidak sah untuk menyapu di atas khuf, seperti disebut oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Dia kata apa? Wa qala Abu Hanifah, Malik, Auza'i, Mujahid, Amr bin Dinar, Al-Hasan bin Muslim dan Imam Syafi'i la yajuzul mashu alaihima. Jadi tak boleh sapu di atas stokin yang nipis yang kita tak boleh berjalan di atas dia tadi. Baik. Kita dah dengar dah tu. Tuan-tuan pun tak nak dengar banyaknya tu. Kita nak dengar yang kedua kan. Yang boleh ni. Ya. Kita nak dengar yang boleh. Yang tak boleh tu kita dah dengar banyak kali dah. Ustaz-ustaz duk ceramah dekat kuliah pun tak boleh. Kan? Mungkin orang Malaysia adalah seribu buku dia pun tak boleh. Jadi ada tak pandangan lain? Pandangan yang kedua dalam masalah ini. Bagi ulama yang membenarkan menyapu di atas token seperti mazhab Hambali, mereka bersandarkan kepada hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masha 'alal jawrabaini wan na'laini. Bahawa Rasulullah berwudu, lepas dia wudu, dia sapu di atas dua al-jawrab, sarung kaki dan kasutnya. Mana kasut dia tu macam kulit tadilah, macam khuf tadi. Dia sapu tu. Dia tak buka pun kaki dia. Dia tak buka pun kaki dia. Hadis ni riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Jadi bagi pandangan mazhab Hambali, diharuskan untuk menyapu al-jawrab, sarung kaki yang digunakan sebagai khuf dengan bersandarkan hadis di atas. Boleh faham atau tak boleh faham tu? Para jemaah tu boleh faham ke tidak? Jadi Imam Al-Bahuti Al-Hambali, ni Al-Bahuti ni seorang ulama mazhab Hambali, dalam kitab dia Kasyaful Qina', dia kata wali annahu qawlu man dzukira minas sahabati wa lam yu'raf lahu mukhalif. Jadi pendapat yang mengatakan haruh itu diambil daripada beberapa orang sahabat yang membenarkan sapu di atas jawrab, sapu di atas tokin. Sapu di atas tokin diambil daripada pandangan daripada beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita kata alhamdulillah, itu di antara nikmat yang besarnya, dan para jemaah sekalian, bila kita ada pandangan. Adapun hadis yang disebut tadi, hadis At-Tirmizi tadi, setengah ulama hadis kata hadis itu dhaif, hadis itu syazun dhaif. Pada itulah ulama Hambali dia lebih berpegang kepada pandangan sahabat. Pandangan sahabat, tengok, dengar tuan-tuan, saya baca. Ruya ibahatul masyi 'alal jawrabaini an tis'atin min ashabi Rasulillah. Telah diriwayatkan bahawa sembilan orang sahabat yang mengharuskan sapu di atas tokin. Ketua dia Khalifah Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir, Abi Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Al-Bara bin Azib, Bilal, Abi Umamah, Sahlu bin Sa'ad. 9 orang
ada lagi tambahan daripada Ibnu Qayyim, dia kata zada Abu Daud, Abu Umamah, Amr bin Hurais, Umar, Ibnu Abbas, fahaula'i salahata asyara sahabiyan, jadi 19 orang sahabat. Karena itulah ulama-ulama yang mengatakan hadis Nabi salah siapa di atas token tadi lemah, mereka berpindah kepada apa? Kepada pandangan sahabat 9 atau mengatakan 13 orang sahabat yang membenarkan sapu di atas token. Yang benar kita di atas token. Tuan-tuan dan puan, kita kata alhamdulillah, ini satu keringanan, satu kemudahan yang sangat besar untuk kita sekarang. Zaman kita ini zaman orang tak pakai khuf, tapi dia pakai stokin. Jadi alhamdulillah. Namun hendak dipahami bahawa maksud al-jawrak di sini berbeza dengan stokin yang bisa digunakan dalam masyarakat kita sekarang. Kerana jawrak disebut itu tebal. Stokin tebal. Stokin tebal. Jadi ana ambil kesimpulan di sinilah para jemaah sekalian, bahawa stokin yang kita nak pakai itu hendaklah menutup bahagian yang wajib dibasuh ketika wuduk, iaitu menutup kaki sehingga ke buku lali ataupun mata kaki, seperti yang telah kita gambar dalam gambar kita tadi sudah jelas. Yang kedua adalah diperbuat daripada bahan yang halal, yang bersih daripada najis, bukan dicuri, itu tak adalah. Yang ketiga adalah tahan lasak dan boleh digunakan untuk berjalan tanpa koyak atau rosak. Ia tidak menyerap air tersebut dan menghalangnya daripada terkena kulit kaki. Jadi kita mengatakan bahawa syarat yang kita ambil jalan tengah, kita tak ambil pandangan yang kata tak boleh langsung, tapi kita ambil jalan tengah, iaitu stokin tebal. Kalau stokin nipis, ya, letak je air tersejuk kaki. Baik awak buka stokin, basuh kaki terus. Kan ada kan stokin nipis ni yang buat daripada plastik ni, daripada apa ni, nylon tu. Letak tangan kita pun tak ada air banyak, kita basuhkan tangan nak sapu, letak atas kaki sejuk, buka lah stokin tu, basuh kaki. Yang kita naknya tuan-tuan pakai stokin sport, stokin sport tu, stokin yang orang sukan tu kan, iaitu tebal kan. Itu bagi apa yang saya faham lah daripada fatwa-fatwa para ulama yang mengatakan harus sapu di atas stokin ini, seeloknya kita ambil stokin yang tebal, nak keluar daripada khilaf-khilaf para ulama yang ada di depan kita ini. Nak khilaf daripada fatwa ulama yang ada depan kita, yang setengahnya keras, tak mau bagi langsung. Ada kata boleh, tapi jalan tengahnya stokin yang tebal. Baik, sekarang kita tengok pendapat ulama semasa yang membenarkan sapu atas stokin. Kalau orang tanyalah, awak sapu atas stokin ni belajar mana? Saya dengar ya, saya tak boleh nak cerita. Nah, Abu Anas dia pun tak ada pandangan, yang kita adanya baca pandangan. Kita baca pandangan ulama lain dengan kita keluar pandangan kita sendiri. Fatwa Darul Ifta Mesir, dari waktu tu dipanggil fatwa, Majlis Fatwa Mesir kata apa? Saya baca kod Melayu. Harus hukumnya di sisi jumhur ulama, perbuatan menyapu di atas sarung kaki stokin jika sekiranya diperbuat daripada kulit. Kulit ni sesar masalah. Dipanggil khuf. Tahan lasak untuk digunakan untuk berjalan dan dipakai ketika dalam keadaan suci. Dalilnya berdasarkan hadis Al-Mughirah tadi. Tak ingat tak? Mughirah nak buka khuf Nabi sallallahu, Nabi kata da'huma, tak payah buka sebab aku pakai khuf tadi dalam keadaan bersih, jadi tak perlu dibuka lagi. Dalil daripada Ibnu Syu'bah yang diriwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi kata hadis ini sahih. Maka jumhur ulama mengikut keumuman hadis itu dengan hadis yang sama diriwayatkan dengan berkaitan khuf. Maka mereka mensyaratkan stokin dengan syarat-syarat yang sama dengan khuf. Namun begitu sebagai ulama seperti sebahagian ulama mazhab Hambali, jadi yang ketua yang berpegang dengan harus ni, stokin tebal, mazhab Hambali, dan juga Syekh Al-Qasimi dan Ahmad Syakir. Ahmad Syakir ni seorang ulama hadis di Mesir, contemporary, orang semasa. Dia dulu pada kita sikit yang mati.
Ahmad Syakir daripada ulama yang kemudian mengambil hadis tersebut secara literal dan mengharuskan perbuatan menyapu di atas token secara mutlak. Sama ada lembut, nipis, menutup atau koyak. Ini open sangat dia punya keterbukaan dia. Hal sama yang diputuskan oleh Darul Ifta Majlis Fatwa Mesir dalam fatwa yang lain dengan memberikan kenyataan berikut. Harus apa ni, sepatutnya majoriti ulama berdasar yang pertama adalah, kemudian dia kata wa minal fuqaha, ada ulama semasa apa dia ulama fiqh yang mengharuskan pakaian sapu atas stoki itu mutlaqan. Mutlaqan itu maknanya secara total, tebal ke nipis. Seperti Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah dan lain-lain ulama yang mengharuskan. Baiklah, jadi kita kata kita nak ambil jalan tengah lagi, masih lagi berpegang dengan jalan tengah kita, iaitu kita ambil jalan stokin yang tebal, bukan stokin yang terlalu nipis. Fatwa Darul Ifta Jordan sama juga mengatakan bahawa stokin yang tidak nipis sehingga menampakkan kaki dari jenis yang biasa dipakai oleh orang ramai pada hari ini harus untuk menyapu datanya di zihir mazhab Hambali dan juga pandangan muqabilul asah, pandangan tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia pilih pandangan boleh sapu di atas stokin tapi biarlah stokin itu tebal. Pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala, dia kata tidak mensyaratkan apa-apa menyapu atas tokin kecuali satu syarat saja, iaitu hendaklah dia pakai selepas sempurna suci berwudu. Ini pandangan-pandangan yang sangat ringan lah dalam masalah pakai stokin. Kesimpulannya, jika stokin dimaksud ialah stokin kain yang biasa digunakan oleh masyarakat kita di tanah Melayu ni, maka ia tidak memenuhi syarat. Namun pandangan yang berbeza dalam perkara ini, iaitulah mazhab Hambali dan beberapa ulama kontemporari mengharuskan. Ada yang kata harus mutlak, asal ke stokin je sapu je lah. Ada yang bersyarat, iaitu biarlah stokin tebal. Abu Anas yang bercakap ini memilih pandangan bersama dengan para ulama. Ia mengatakan harus dengan syarat stokin itu kena tebal. Dia kata, kenapa Abu Anas? Kenapa tak pilih pandangan yang mudah-mudah je? Saya kata, kita ni ibadat. Kita ni beribadat. Untuk ingatkan, kita ni beribadat. Tengok ni, Majlis Fatwa Negara Arab Saudi dia kata, yajibu an yakunal jawrab safiqan la yashifu amma tahtahu. Syarat stokin itu tebal, tak nampak kulit bawah, dan bila kita sapu ni tak sejuk kaki. Jadi alhamdulillah, inilah pandangan-pandangan, walaupun ada sebahagian ulama berpegang dengan pandangan Ibnu Hazmi tadi. Ia mengatakan boleh ya stokin nipis ke tebal. Jadi kita kata kalau kita dah bagi pandangan orang tak nak pakai, dia nak pakai yang dia belajar dah stokin nipis, saya kata terpulang. Tetapi ingat, kita ni beribadat. Beribadat ambillah yang terbaik. Yang kita kata insya-Allah, kalau ditanya di akhirat esok, kenapa kamu sapu atas stokin? Jawabnya stokin ni tebal. Dan ada pandangan ulama sedemikian. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat daripada apa ni, tanggungjawab ibadat kita. Alhamdulillah. Insya-Allah kita itulah yang kita baik. Baik para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita yang kedua, iaitulah tentang sapu di atas tokin dan juga di atas khuf. Perbincangan yang ketiga, kita tamatkan siri taharah kita pada kali ini, insya-Allah. Besok kita sambung dalam, kita akan masuk bab solat. Banyak dah, lama dah solat ni. Masalah tayamum. Tayamum. Apa makna tayamum? Makna apa tayamum? Tayamum ni baik. Tayamum ni iaitu menyampaikan debu. Kita tak guna air. Tayamum merupakan salah satu daripada nikmat yang besar yang Allah negarakan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW dan umat Muhammad SAW ini. Jadi jelas. Tayamum ni maknanya kita sapu muka dan tangan dengan debu tanah.
dengan debu tanah. Itu makna tayamum. Kita ambil debu, letak satu atas bekas, atas kertas ke atas kain ke atas apa, ambil debu, kemudian kita tepuk tangan kita ni. Tep, ini tepuk, kita buat gini supaya kurangkan sikit debu. Kita bukan nak pakai bedak ni. Eh? Kita bukan nak pakai bedak. Kalau nak pakai bedak, tebal pun tak apa. Ini kita nak sapu je debu tu sampai ke debu ke muka kita dan sampai ke tangan kita. Maka para jemaah sekalian, itu nama dia tayamum. Menggunakan debu ganti daripada air bagi siapa? Saya ingat balik. Bagi orang yang tak ada air. Air tak ada. Dia cari dah air. Semua air tak ada. Ada air mineral ada sebotol. Kalau kita ambil wudu, kita kehausan pula, tak ada air nak minum. Jadi kita kata kita kena ijtihad bahawa airnya malam nanti baru jumpa. Mengikut pengalaman kita yang lepas-lepas, jalan ni tak ada perigi, tak ada telaga, tak ada RN, tak ada. Malam nanti baru kita jumpa air, maka kita tayamum. Itu untuk orang yang tak ada air. Ataupun bagi tuan-tuan dan puan-puan yang uzur, sakit, tak boleh guna air. Kita ada dua kategori kan. Bagi orang yang tak boleh guna air, tak apalah. Walaupun air penuh, kita duduk tepi kolam ke, tepi laut ke, tepi sungai ke, tapi doktor kata awak jangan guna air. Kalau awak guna air, basuh muka ni, basuh tangan ni, awak punya penyakit ni lambat sembuh. Sukar nak sembuh. Maka ketika itu, kita pun tukar kepada tayamum. Jadi tayamum ni, kita tepuk debu atas tanah, kemudian kita kurangkan dia. Kalau ada cermin mata, kena buka. Kemudian kita letak sini. Ni, tangan kita lagi ni. Letak sini, sapu. Ni sapu sampai ke hak muka. Habis. Selesai. Dalam fiqh Syafi'i dia kata 3 kali. Tepuk pula, buat pula. Gitulah contohnya kita katakan. Sekali je. Ataupun 2 kali tadi. Baik. Kemudian tangan. Tangan ni khilaf. Yang tangan ni khilaf ulama. Yang tangan ni khilaf ulama. Ada 2 pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i, kita kena sapu. Yang pertama kita niatlah, niat. Kalau tak niat jadikan. Niat. Aku bertayamum. Kemudian sapu debu tu sampai ke semua muka kita. Sampai ke semua muka kita. Dan tangan. Tangan ni ada 2 pendapat sini. Mazhab Syafi'i, kita kena sapu tangan kita gini. Bila kita tepuk, mana debu ada sini. Mana debu ni? Ya. Bila kita tepuk tangan, kan, debu ada sini, kita kena buat macam ni. Ni, gini, tangan kiri, debu ada sini. Tangan kanan ni tak sini. Kita sapu gini, tarik. Sampai ke siku. Kemudian naik atas ni, ke depan. Ini jumpa dengan ni. Ni. Baru dia panggil. Ibu akhir berakhir dengan ibu. Gini, 1. Gini kan nampak. Tarik. Pusing. Ini pula. Sapu. Gini. Sapu atas. Sesalah tangan. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Tapi ada pandangan mazhab lain. Daripada hadis Ammar. Hadis Ammar radhiyallahu anhu, Nabi SAW sapu sekali je. Ditepuk muka, lepas tu tangan dia sampai sini je. Tangan dia sini. Sini. Hadis ini sahih. Hadis yang mengatakan sekali tepuk ini sampai ke pergelangan tangan, itu hadis yang sahih. Jadi alhamdulillah, menyapu kedua-dua tangan sampai ke pergelangan tangan. Dia kata sampai kepada
darbatan wahidah lil wajhi wal kaffaini. Ini hadis Ammar, maaf, hadis Ammar bin Yasir. Jadi Ammar ni katanya selepas daripada sekali ya. Nah, saya tadi tersebut dia kali tak sekali kita sapu. Kemudian pendapat yang mengatakan 2 kali tepuk. Jadi ada kata hadis Ammar sekali tepuk, muka dulu, muka sudah, lepas tu tangan sampai sini, sampai pergelangan tangan. Tapi pendapat lain pula, hadis Abdullah bin Umar, at-tayammum darbatani. Tayammum itu 2 kali tepuk. Tepuk yang pertama untuk muka, tepuk sekali lagi untuk tangan sampai ke sini, sampai ke mirfaqai ini, sampai ke siku. Cuma hadis tentang sampai siku ni, hadis ini dikritik oleh ulama tentang kesahihannya. Dia kata hadis ini tak sahih. Hadis tepuk 2 kali tak sahih. Hadis Ammar yang sekali je muka dengan tangan itu lebih sahih, dan dia pula sampai ke pergelangan tangan. Sampai ke pergelangan tangan. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, ambil yang mudah lah. Ambil yang mudah, itu sebab kita ni kalau cari yang susah, akhir sekali payah nak buat. Jadi tujuan tayammum ni satu keringanan yang Allah Taala anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tempoh penggunaan tayammum itu berdasarkan kepada hadis Abu Zar sebelum ini jelas kepada kita bahawa selagi masih wujud sebab keharisan tayammum, selagi itulah orang tu boleh. Jadi ada setengah ulama kata tayammum ni boleh sekali je. Boleh sekali je. Lepas tu bila nak masuk waktu lain kena tayammum lain. Itu dia kata itu di antara khilaf para ulama dalam masalah ini. Jadi alhamdulillah selesailah kita tayammum secara ringkas. Kalau perlu pada penjelasan kita perlu pula. Cuma saya nak pergi satu lagi kes yang perlu kita habiskan dalam pembentangan kita hari ini, iaitulah tentang tayamum wuduk menggunakan spray. Ini banyak kita sekarang ni dah. Kalau kita nak pergi haji contohnya, tabung haji Malaysia, tabung haji ke syarikat yang beri buat benda ni membekalkan kepada kita botol. Mana botol spray? Spray air, macam air yang kita nak gosok baju tu, spray kan. Jadi boleh tak kita gunakan spray? Jadi kata di para ulama, sekiranya air tu boleh mengalir, mana spray ni air tu banyak, kita boleh basuh sampai basuh semua tangan kita ni, bolehlah. Tapi kalaulah sekadar sebab anggota kita ni muka, tangan, kaki ni basuh. Tapi kalau dengan spray orang tak panggil basuh, orang panggil basah kan. Itu dipanggil berbeza di antara basuh dengan basah. Basuh dengan basah berbeza. Jadi tuan-tuan yang perempuan jangan bermudah-mudah. Tempat yang kita boleh basuh, kita basuhlah. Jadi tak perlulah kita bermudah-mudah dengan ni. Tapi walau macam mana pun, para ulama mengatakan sekiranya kita tak boleh guna air, contohnya dalam kapal terbang, kita hanya boleh guna air yang sedikit. Maka spray lah yang paling mujarab, yang paling baik untuk selesaikan masalah kita. Sama ada kita solat tak ada wuduk, atau kita berwuduk dengan cara yang ringkas, jadi kita kata itu yang terbaik. Macam kita duduk di, ni soalan dia di pejabat, orang pergi Mekah duduk dalam Masjid Haram, tak nak keluar, sebab dia tak ada wuduk, dia pakai spray. Kita kata itu khilaf lah, masalah itu khilaf. Tetapi yang sebaik-baiknya, spray ini kita guna bila kita guna ketika kritikal. Seperti dalam kapal terbang, orang duduk dalam hospital, tak boleh guna air banyak dengan alat-alat yang penuh di tubuh dia, dalam bilik ICU ke CCU ke, maka kita usahalah supaya selesaikan masalah itu. Jadi syarat sah wuduk, Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Mu'tamad telah membahagikan pada beberapa perkara. Jadi Zuhaili ini dia bagi pada beberapa perkara. Antaranya menggunakan air yang suci ketika berwuduk, dan disyaratkan untuk mengetahui bahawa air yang digunakan itu adalah air mutlak. Jadi tak apalah tu. Tidak mengalir. Syarat yang ketiga, mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Jadi syarat kitanya kena mengalirkan air anggota yang dibasuh. Jadi kesimpulannya berbalik pada soalan di atas, menggunakan spray air untuk mengambil wuduk
di pejabat ataupun di dalam masjid ataupun di mana sah dengan syarat kena alirkan air di atas lengan dengan atas tempat kita basuh tu. Biar basuh semua boleh mengalirkan air. Tapi kalau setakat pray gitu, itu bukan membasuh, nama dia membasahkan. Membasahkan. Jadi membasahkan itu tidak sah wuduk itu. Maka para jemaah sekalian, nasihat kita lah kepada orang yang guna spray, jawabnya tengok keperluan. Kalau dia darurat sebab apa darurat? Sebab tak ada air ataupun tak boleh guna air seperti atas kapal terbang, maka kita mengatakan harus ketika itu. Tapi kalau kita saja-saja ya, dekat pejabat ke, dekat rumah ke, dekat surau ke, air banyak kat tepi tu, jawabnya pergilah ambil wuduk, keluarlah daripada khilaf, supaya ibadat kita sempurna, tidak ada pertikaian. Alhamdulillah, wallahu alam, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung besok dalam siri yang akan datang, dalam bab kita akan masuk bab salat. Kan nanti saya takut tak cukup masa pula. Banyak sangat tempat wuduk. Dan di akhir, kalau masih lagi berbaki masa, nanti kita tengok pula dalam mungkin kita akan bincangkan tentang ibadat orang-orang sakit ataupun daurah lain. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas, insya-Allah. Jadi sekarang saya nak berpindah ke sesi tanya jawab. Jadi kita bebaskan